wasallam. Alhamdulillah alamin. Amin. Okey, terima kasih pada Hasan Al-Banna. Okey, nampak tak slide Ustaz? Okey, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Islam tahun 6. Okey, tajuk tak tahu lagi kan? Okey, kita tengok gambar yang pertama ni. Okey, nampak tak gambar yang pertama ni? Riba. Nampak? Gambar yang pertama ni gambar Rasuah. orang memberi salam. Tapi di samping tu Riba, dia riba. bagi duit kan. Ada duit dekat bawah ni. Okey, yang kedua gambar orang memberi sampul surat. Agak-agak apa yang berisi dalam sampul surat tu? Duit. Duit kan? Duit. Duit. Dan orangnya dia terima ke tak? Tak. Tak, dia buat pangkah kan? Pangkah. Kamu boleh agak tak apa tajuk yang kita nak belajar pada hari ni? Riba. Riba. Lagi Rasuah. lagi apa? Jawapan lain? Rasuah. Okey. Okey, kita tengok gambar seterusnya. Okey, kita tengok video ni . Oh ini. Pernah tengok tak video ni? Dah. Benar. Dah tengok dah. Gangster ya. Wah, sedap-sedap dia bagi duit. Banyaklah duit. Oh, Ferrari. Aduh. Habis padam ke? Masuk lokal. Bebas rasuah bermula daripada anda. Okey, daripada video tersebut apa yang kamu nampak aktiviti yang dilakukan dalam video tu? Rasuah. Siapa nak bagi rasuah? Nak bagi pandangan? Syafiq, boleh Selain Syafiq? daripada rasuah. Aktiviti yang pertama tu apa yang dia buat tu? Kasih duit. Yang pertama dia Tanda ke dia bukan tanda kertas tu, dia nak menghantar tender. Tahu tender? Tak. Ijazah. Ni dia nak hantar borang kan. Tapi orang tu beratur ke tak? Tak. Beratur. Dia Dia terus jalan dan dia terus serah duit. memotong. Dia potong barisan tapi dia bagi duit. Nampak duit ni? Dia bagi, lepas tu orang tu Ambil. tengok kiri kanan. Ada orang tak? Tak ada ni. Takut kantor. Dia pun terus Ambil duit. ambil duit. Lepas tu yang kedua. Ni tender. Tender tahu tak kamu tender? Tak. Ijazah. Tender ni dia maksudnya macam kita nak berniaga dekat kantin kan. Dia ada tender dia. Kelulusan. Kelulusan siapa yang dapat Lesen. kelulusan tu dia boleh berniaga dekat kantin tersebut. Jadi mula-mula tender dia tak lulus kan. Jadi dia bagi duit dan tender dia lulus. Bila dah aktiviti tersebut adakah betul atau salah? Salah. Aktiviti tersebut salah dan boleh mengakibatkan apa ni kena tangkap kan. Tangkap dan ahli keluarga pun menderita lah bila atas perbuatan yang telah ahli keluarga menderita dilakukan. Rumah kena rampas, kenderaan semua kena rampas. Baik ada Ferrari kancil dia. Baik ada harta tu semua kena rampas. Jadi dah tak boleh maksudnya daripada perbuatan itu tersebut hilang semua harta yang dia miliki. Jadi
Jadi apa tajuk yang kita nak belajar hari ni agak-agak berkaitan dengan Riba. bukan riba, Rasuah. berkaitan dengan Rasuah. rasuah. Pernah dengar tak perkataan rasuah? Pernah. Perkataan rasuah ni. Rasuah ni menjadi musuh kita dalam terutama dalam pekerjaan lah, terutama dekat Malaysia ni lah. Rasuah. Kalau dalam polis pun sama juga. Integriti, pernah dengar perkataan integriti? Tak. Integriti, dekat baju polis tu dia ada lancana integriti. Pernah. Integriti tu maksudnya dia tidak, maksudnya dia laksanakan amanah tersebut tanpa mengambil rasuah. Okey, bagus. Jadi hari ini kita nak belajar tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan rasuah. Okay, nampak tak hadis ni? Hadis berkaitan dengan rasuah. Okey. Ustaz nak kamu tengok dulu. Ustaz baca, nanti kamu ikut dan Ustaz suruh siapa-siapalah yang baca. Boleh? Okey. An Abdillah bin Amru. Dengar dulu. Okey, kamu dengar dulu lah. An Abdillah bin Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Okay, Ustaz ulang sekali lagi. An Abdillah bin Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Okey, siapa cuba nak baca seorang hadis tersebut? Baca matan dia. Api. Syafiq boleh baca matan hadis tersebut. Asana. Cepat Hasan nak baca doa ni. Tak. Pak Syafiq. Hasan baca hadis, saya baca maksud dia. Boleh? Baca matan dia tu, hadis dia. Sebab kan? Kau baca lagi satu maksud ah. An Abdillah bin Amru. An Abdillah ibni Amruhu qala la'ana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Okey, seorang perempuan ada tak nak baca hadis? Baca matan dia, bahasa Arab dulu. Saya Ustaz. Hasan. Yang perempuan ada tak? Yang perempuan? Ada, ramai ada. Ramai Siapa? ada Ustaz. Syuhada. Syuhada, boleh Syuhada? Boleh. Okey, Syuhada cuba baca. An Abdillah ibni. An Abdillah bin Amru qala la'ana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam al-rasil wal murtashi. Okey, rawahul Tirmizi. Okey, dengar maksud ya. Maksudnya daripada Abdullah bin Amru telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Maksudnya daripada Abdullah bin Amru telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Okey, lelaki siapa nak cuba baca maksud dia? Saya Ustaz, saya. Siapa? Zarif. Syafiq. Zarif. 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 Ah.
Zarif. Ada tak Zarif? Ada. Ada. Okey, Zarif cuba baca maksud dia. Buka kamera sekali Maksudnya Ha. daripada Abdullah bin Umru Amru. telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Rasuah. Okey, bagus. Perempuan ada tak nak baca maksud dia? Iman. Dah kalau ni. Ada Iman. Iman. Maksud dia. Maksud dia. Iman, Ustaz. Maksudnya, daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Okey, bagus Iman. Okey. Daripada hadis ni mudah kan nak faham. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Apa maksud melaknat ni? Membenci. Melaknat. Membenci, bagus. Membenci, tak suka. Apa lagi? Macam kita tengok sekarang ni, isu apa yang sekarang berlaku dekat dunia sekarang ni? Covid. Palestin. Isu Palestin. Antara Israel dan Palestin kan. Jadi Israel ni kaum yang dilaknat, dibenci oleh Allah. Maksudnya kalau perbuatan itu, semua perbuatan dia tu ke arah dosa. Rasulullah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Jadi kalau bila melaknat ni, maksudnya kita kena buat ke? Tak. Boleh ke kita buat? Tak boleh. Kalau kita buat, apa hukum dia? Tak boleh. Dosa. Dosa. Maksudnya haram kan? Haram, dilarang. Tak boleh lah, tak boleh buat benda haram di sisi Allah Ta'ala. Okey, boleh faham? Boleh hafal tak hadis ni? Cuba kita baca sekali lagi. Ini kan? An Abdillah bin Amru qala la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Ni la'ana. Ni la'ana ni melaknat. La'ana Rasulullah, melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi. Apa maksud ar-rashi? Memberi rasuah. Pemberi rasuah wal murtashi. Penerima rasuah. Orang yang beri rasuah Allah akan laknat, dan yang ambil rasuah tu pun akan dilaknat. Sama juga kalau isu arak. Isu arak. Kan? Orang yang buat arak, orang yang minum arak, orang yang proses botol arak, yang beli arak, yang bawa lori arak, semuanya berdosa. Berkait. Walaupun dia tak minum arak tu, tapi dia ada kaitan dengan arak. Ni pemberi rasuah, dia beri dah dosa. Orang yang ambil tu pun dikira dosa. Kalau orang tu tak ambil, dosa tak dia? Tak dosa kan? Selalu ni rasuah orang bagi apa? Bagi duit. Bagi duit lah, yang mudah kan? Ada ke bagi biskut raya? Tak ada. Bagi biskut raya ke? Bagi apa lagi? Bagi coki-coki ke ada? Kebanyakan ni orang bagi rasuah. Kita pernah tengok kan video-video sekarang ni banyak yang berkaitan dengan rasuah. Rasuah ni orang yang tak bersalah orang yang bersalah dia akan jadi tak bersalah, dia akan ditutup bila dia bagi rasuah. Okey, boleh faham? Boleh. Faham hadis ni? Okey. Boleh. Boleh baca, boleh hafal Boleh. Okay, kita tengok slide yang seterusnya.
Okey. Okay, nampak tak slide seterusnya tu? Nampak. Cakap Nampak. intipati hadis. Okay, yang lain minta off mic Nanti bercakap bila Ustaz suruh cakap ni. Ada gangguan. Cuba off mic. Okay. Intipati hadis. Apa intipati, apa kandungan, apa suruhan yang terdapat dalam hadis tersebut. Yang pertama, dia kata rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Rasuah ni ialah suatu pemberian. Kita beri duit ke, tak kisahlah kita bagi apa, bagi rumah ke, bagi benda-benda yang bernilai lah. Benda-benda yang bernilai di sisi manusia, bagi harta ke, bagi apa lagi, pangkat ke, kita beri pada seorang untuk membenarkan sesuatu yang salah. Benda tu dah salah, tapi kita bagi dia duit tersebut, kita nak tutup kesalahan tu dan kita nak benarkan. Atau kita nak membatalkan sesuatu yang benar. Benda tu dah betul, tapi kita nak benda tu dah salah, tapi kita nak jadi benda tu jadi betul. Okey, contohnya. Kita tengok contohnya, seorang pekerja telah mengeluarkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Contohnya seorang pekerja. Dia bekerja ni. Dia bekerja dekat office, dekat pejabat, dan dia ada duit dan dia bagi ke majikan dia. Bagi ke, apa maksud majikan ni? Majikan. Bagi kepada bos kan. Bagi kepada bos duit tersebut supaya dia dinaikkan Naik pangkat. Dia nak naik pangkat cepat. Dia nak tunggu lambat nak naik pangkat ni. Aku ada duit, aku bayar bos ni. Bos, ni duit 10,000. Kau naikkan pangkat aku cepat. Aku pun nak jadi bos juga. Dia nak cara mudah, dia bagi duit tu kepada bos. Kalau bos tu ambil, kira berdosa lah. Kalau bos ni tak ambil, tak boleh ni, benda ni salah. Salah. Kalau dekat Malaysia ni, kalau orang yang beri rasuah, kalau dilaporkan kepada siapa? Siapa yang bertanggungjawab kes-kes rasuah? SPRM. Masuk SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Rasuah Malaysia. Kalau kita report kepada SPRM ni, orang ni sebulan memberi rasuah kepada saya, ada bukti, orang yang pemberi itu boleh didakwa. Didakwa. Dekat Malaysia ni, rasuah ni benda yang utama jugalah, benda yang musuh juga. Selain dadah musuh nombor 1 negara. Rasuah pun sama juga. Okey, kita tengok nombor 3 pula. Rasuah merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi kerana Allah dan Rasulullah SAW melaknat pemberi dan penerima rasuah. Kita kena menjauhkan diri kita daripada terlibat dengan perbuatan rasuah. Sekarang ni kamu tak terlibat lagi. Kamu tak biasa dengan kes-kes begini sebab kamu masih belajar lagi. Nanti kamu dah kerja, kamu dah bergaul dengan masyarakat, kamu akan tahu ramai kan di kalangan kita ni mengamalkan rasuah. Kadang-kadang kalau kes sekarang ni PKP kan. PKP tak boleh rentas daerah kan. Kadang-kadang ada yang bagi rasuah nak balik kampung. Ada juga. Cuma kita tak nampak. Dia asalkan dia lepas apa yang dia nak buat tu sebab dia ada
duit. Dia ada kuasa, dia boleh buat apa yang dia mahu. Nak buat. Selalunya duit lah. Duit ni, orang bagi duit lah. Ni ambil duit ni 1,000. Kau bagi aku balik kampung. Okey, boleh. Ada. Okey, boleh. Jadi dikira rasuah. Siapa yang ambil tu dikira rasuah. Jadi kalau duit tu dia ambil, dia bagi makan anak bini pula. Duit tu bagi bini dia makan, bagi anak dia makan dari hasil sumber yang halal ke haram tu? Haram. Dari sumber yang haram. Tadi bini dia ambil beli apa? Beli makanan, beli KFC, beli apa? McD, beli apa semua tu. Lepas tu dia makan. Makanan tu akan jadi darah Daging. daripada sumber-sumber yang haram. Dagingnya haram. Sumber-sumbernya haram. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok anak tak hormat ibu bapa, anak cakap kasar dengan ibu bapa, isteri bercakap kasar dengan suami. Kes-kes itu cuba kita tengok sumber-sumber makanan dia tu. Sebab duit haram je terus semua benda jadi haram. Sebab daripada dia ambil rasuah je. Satu je. Jadi merebak pada ahli keluarga dia sebut. Macam virus COVID-19. Macam virus juga. Bila benda tu satu, dia akan merebak kepada semua orang. Jadi bila perbuatan ni dilaknat, jadi perbuatan ni dikira haram ke, harus ke, halal? Haram. Perbuatan ni kira haram di sisi Allah. Janganlah ambil rasuah. Kerana keseronokan sementara je. Betul tak? Dapat duit 1,000. Seronok dapat duit 1,000 ni. Boleh beli apa? 1,000 ni. Banyak ni. Boleh beli telefon baru. Beli telefon baru. Cukup pula. Sedis. Beli PS5 ya. Tapi keseronokan tu berkekalan ke? Tak. Sekejap je. Seronok tu bersekejap sahaja. Kalau yang tu bau sikit. Kalau yang orang yang lagi kaya, lagi bernilai-nilai, beribu-ribu, berjuta-juta duit dia bagi rasuah. Sampai 7 keturunan tak habis makan duit tu. Betul tak? Tak habis makan, bagi anak cucu, cucu bagi cicit pula. Berkaitan dengan duit rasuah ni saja. Okey. Boleh faham tak intipati hadis? Apa yang hadis tu cakap berkaitan dengan tajuk yang kita akan pelajari hari ini. Okey, boleh faham? Ada soalan nak tanya? Tak Ada soalan nak tanya ke? Tak ada. Okey, kita teruskan. Okey. Kita tengok. Tajuk apa tu? Sebab Berlakunya rasuah. Okey, sebab berlakunya rasuah. Kita nak tahu punca apa berlakunya rasuah di kalangan manusia ni. Kenapa berlakunya rasuah? Yang pertama, siapa cuba nak baca nombor 1? Ada tak? Ya, Ustaz. Pasal sekejap Ya, Ustaz. Sibuk je kau. Okey, Hasan cuba baca nombor 1. Iman yang lemah. Tidak takut dengan azab Allah. Mendahulukan kehendak diri daripada keredaan Allah. Okey, yang pertama kita kena ingat sebab berlakunya rasuah ni, kita tengok, kita balik kepada iman. Kita ni digunakan dengan nikmat iman dan Islam. Tu nikmat yang paling kita kena syukur. Lahir-lahir kita dah dilahirkan dalam agama Islam. Lepas tu kita dicampakkan dalam diri kita ni iman. Kalau kita tak ada iman, boleh ke kita masuk syurga? Tak boleh. Umat manusia ni dia boleh masuk syurga dengan iman yang ada di dalam diri kita. Apa yang iman kita tu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. Dalam diri kita ni kita kena yakin yang berarti tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Walau kita tak solat, tak puasa, tapi kita ada iman, dikira kita sebagai orang
Islam. Itu iman yang lemah. Pertama iman yang lemah, tidak takut dengan azab Allah. Tak takut dengan azab Allah. Kita tak takut dengan akibat yang akan diterima kalau kita melakukan rasuah. Kita tak fikir kadang-kadang kita dapat duit ni 5,000, 10,000. Seronok kan? Semua. Siapa tak suka duit? Semua suka duit kan? Ustaz sendiri pun suka duit pada duit. Tapi kita kena ingat sumber duit tu daripada mana? Dari halal ke dari tempat yang haram? Jadi kita kena ingat sumber duit tersebut daripada mana. Kalau daripada yang sumbernya haram, tak perlu ambil. Sebab kenikmatannya hanya sementara saja. Kalau kita iman yang kuat, kita akan takut dengan azab Allah. Azab Allah, apa yang akan menimpa kepada kita kalau kita buat sesuatu benda yang jahat. Contohnya rasuah. Okey, yang kedua, mendahulukan kehendak diri daripada keredaan Allah. Jelas tak soalan Ustaz? Ada putus-putus? Jelas. Mendahulukan. Kita mendahulukan kehendak diri kita dulu. Kita apa? Okey. Macam siapa cakap ni? Nak beli telefon kan? Kita nak telefon, nak kepada gadget. Jadi bila kita dapat duit tersebut, kita nak memenuhi kehendak diri kita dulu. Kita tak fikir dah benda ni halal ke, haram ke, Allah reda ke, Allah tak reda ke, kita tak fikir. Yang penting aku dapat beli telefon Note 20. Betul? Kita dapat duit tersebut. Betul tak? Kadang-kadang. Jadi kalau iman kita lemah, kita akan fikir kehendak diri kita sendiri dulu daripada keredaan Allah Ta'ala. Okey, yang kedua, perempuan. Siapa nak baca? Ada tak perempuan nak baca? Nafisah. Ada Nafisah? Ada Ustaz. Ada, okey. Cuba baca nombor 2 tu. Kelemahan diri, gagal mengawal kehendak diri, tiada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Yang kedua, terima kasih Nafisah. Kelemahan diri. Kita ni manusia yang lemah. Kita ni al-insan. Kataan asal dia daripada nasian. Al-insan. Nasian ni selalu pelupa. Ingat tak Mahathir selalu cakap apa? Melayu mudah lupa. Kita ni manusia insan, manusia yang lemah. Maknanya mempunyai banyak kelemahan dalam diri kita. Di kelemahan diri. Dia cakap gagal mengawal kehendak diri. Macam atas dah. Kita gagal kawal diri kita. Kita nak Note 20 tu, orang bagi duit, tak tahu sumber yang mana. Orang bagi rasuah, kita pergi beli apa yang kita hendak. Kita gagal nak kawal diri kita. Yang kedua, tiada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Kita tak ada ilmu. Sekarang ni kita dah ada ilmu, betul? Kita dah belajar tadi, kita dah ada ilmu, dah ada kesedaran tentang dosa dan bahayanya rasuah. Jadi kita dah belajar, jadi kita akan kawal diri kita daripada terjebak dengan perbuatan rasuah. Okey, yang ketiga, siapa nak baca? Lelaki, perempuan, tak kisah. Dua orang lain tak. Siapa tu? Siapa tu saya? Zafri. Sebut nama. Zafri, okey. Zafri, kita baca nombor 3. Bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Ingin meraih sesuatu jawatan dengan mudah. Mahu segera hidup mewah. Okey, bagus. Terima kasih Zafri. Okey, yang ketiga dia cakap bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Kita manusia ni mempunyai sifat yang tamak. Kita tamak kepada harta, tamak kepada pangkat. Kalau dekat bulan puasa tu mesti bertimbul-timbul makanan kan. Nak makan kari pap lah, nak makan pizza lah,
Nak makan apa lagi? Nak makan apa ni? Laksa pinang lah, nasi lemak lah. Bila dah azan puasa, dah buka puasa, minum air segelas dah kenyang dah. Kita berasa kita tamak, ingin meraih sesuatu jawatan dengan mudah. Kita ni, manusia ni ada sifat tamak dalam diri dia. Bila dia dah, kalau bekerja, dia nak jawatan yang besar. Betul? Besar. Tak nak ni jawatan yang Duduk bawah-bawah dekat ni. meja bos. Duduk kat meja bos. Bos. Tak nak ni kerja kerani, duduk kat meja kecil-kecil, tak nak. Mesti nak jawatan yang besar. Kita ni kalau kerja kita boleh tak naik kepada jawatan yang tinggi tu? Boleh. Tak. Boleh kan? Tapi boleh. mengambil tempoh Tapi masa kena yang kerja Boleh keras. tapi kena usaha. kena usaha tempoh masa yang lama Usaha. lah. Takkanlah kerja setahun dah jadi bos, betul? Oi. Mesti kerja bertahun-tahun, dah nampak tak lah. prestasi baik, nampak kerja baik, kehadiran cantik. Jadi lama-lama dia akan naik pangkat. Pangkat. Tapi bila orang ada duit ni, dia nak jadi bos, dia akan bagi Rasuah. rasuah. Dia nak jawatan tu dengan mudah. Dan yang kedua, mahu segera hidup mewah. Betul? Manusia ni suka hidup dengan mewah. Ada kereta besar, betul? Duduk Ada rumah kereta besar. Ferrari. Betul. Rumah besar. Apa lagi? Duit besar. Isteri Kereta besar, mewah. betul? Kita nak kehidupan yang mewah. Nissan GTR. Tak nak ni naik basikal ke, naik motor ke, apa ni? Tak nak kehidupan yang Kereta sorong. sederhana. Naik kereta kancil je. Pergi kerja naik kereta kancil lah. Mesti orang tengok, apa ni kerja hebat-hebat pakai kereta kancil je. Itu kan kehidupan. Mestilah nak kereta mewah. Mestilah nak kereta mewah. Salah ke kita pakai kereta mewah? Tak. Tak salah. Tak. Tak salah, tapi kita Jangan kena belagak. Jangan menunjuk-nunjuk. Jangan nak menunjuk-nunjuk. Kalau kamu rasa mampu, hasil daripada titik perlu kamu bekerja, kamu nak pakai kereta mewah, terserahlah kepada Boleh. kamu. Janganlah kita guna jalan yang mudah. Mudah. Kita dapat hasil daripada duit rasuah tu, kita beli benda-benda tu. Boleh, okey ke? Tak okey kan? Benda tu sementara je dekat dunia, betul? Dunia. Kehidupan mewah ni. Ada kereta besar, ada rumah besar. Bila mati kita bawa ke benda tu semua? Tak. Tak. Tak bawa. Tak. Rumah, Tak. orang kata, rumah kata pergi, kubur kata mari. Mari sini. Mari sini. Rumah yang besar kita bina tu, satu masa rumah tu akan halau kita keluar daripada rumah, betul? Betul. Dia halau kita, maksudnya dah matilah. Dah mati kita akan keluar nak pergi tanam lah. Sama juga dengan kereta kita, betul? Kereta kita yang besar tu yang akan hantar kita ke perkuburan. Kita ada kereta Ferrari ke, kita apa lagi? Mercedes. ke, Nissan GTR. Nissan GTR ke, dia akan, kereta tu yang akan bawa kita ke perkuburan. Tak akan kekal. Ada tak kita mati bawa kereta tu? Tanam sekali yang kereta tu ada. Kalau orang putih, dia kepercayaan dia tanam kan sekali yang kereta tu kan. Dia tanam sekali. Lepas tu duit pun dia tanam juga sekali. Kenapa? Sebab Biar bagi nanti, dekat akhirat nanti dia biar dapat kat benda tu. akhirat nanti dia kaya. Dekat akhirat nanti dia boleh naik kereta tu. Nak pergi round-round dia naik kereta tu. Tapi kalau tanam sekali dengan duit, dia boleh membeli Buat apa-apa rumah. dekat sana. Macam-macam buat rumah kat alam dekat sana. barzah. Benda tu betul ke? Tak. Betul. Apa yang kita bawa dekat bila kita dah meninggal dunia, kita bawa Solat, ngaji. amalan kita, buku amalan kita itulah yang akan membuatkan apa kita nak bergerak dekat sana, apa yang kita nak bina daripada buku amalan kita itu semua. Okey, boleh faham?
Boleh? Boleh. Boleh. Ini sebab Boleh. berlakunya rasuah. Pertama, iman yang lemah. Yang kedua, kelemahan diri. Dan yang ketiga, bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Iman lemah, kelemahan diri dan kita tamak. Manusia ni yang tamak untuk mendapatkan sesuatu. Okey, cuba tinggal kita tengok kuis ni. Kita main kuis sekejap. Tengok sama-sama. Ustaz je yang main, bukan kita orang. Tak apalah, ada soalan nanti kau pilih lah jawapan dia tu. Oh. Nampak tak? Okay, nampak. Okey, siapa nak cuba soalan nombor Nampak. 1? Nampak. Apakah maksud rasuah? Siapa nak cuba soalan nombor 1? Apakah maksud rasuah? Nampak. Siapa cuba nak jawab nombor 1? Ha? Ustaz. Jawapan dia Ustaz. Okey, nombor 1, apakah maksud rasuah? Sesuatu pemberian diberikan kepada seorang untuk membenarkan sesuatu yang salah dan membatalkan sesuatu yang benar. Tengok. Okey, bagus, betul. Okey, soalan nombor 2, siapa nak jawab? Sebut nama dan jawapan. C Ustaz. Sebut nama dan jawapan. Apakah Sebut nama hukum, dan jawapan. hukum rasuah? A harus, B wajib, C haram. C. C, okey. Okey, bagus, haram. Okey, berikut ialah sebab-sebab berlakunya rasuah kecuali. Tak ada kita buat belajar. B. B. Okey, B. apa? B. B, okey, betul. Sekejap Morning, Simon. Lela, Batai. Okey, soalan seterusnya. Kesan-kesan rasuah ialah A. Menjatuhkan maruah diri, B. Sentiasa bersyukur, C. Meningkatkan martabat. Okey, apa dia? A. Okey, bagus, betul. Seterusnya. Apakah kebaikan menjauhi rasuah? B. Sekarang ni di komit tu kita Masyarakat berpecah belah, B. jauh daripada permukaan Allah, C. Organisasi. Organisasi B. Jauh daripada kemukaan Allah. Jauh daripada kemurkaan Allah. Okey, bagus, betul. Okey, soalan seterusnya siapa nak jawab? Baca soalan dan jawapan. Saya. email. Okey, Zafri. Apakah pengajaran daripada hadis ini? C. Negara semakin maju. Mendapat lana Allah. B. Masyarakat bersatu padu. C. Apa? Pengajaran daripada hadis ini. A. Okey, bagus Zafri, betul. Soalan seterusnya, siapa nak jawab? Perempuan. Okey, Damia Izzah. Berikut ialah contoh-contoh rasuah kecuali Abu menerima hadiah daripada syarikatnya kerana prestasi kerjanya yang baik. Azman telah mengeluarkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Apa jawapan dia? Damia Izzah. Apa jawapan dia? Okey, bagus, betul. Soalan seterusnya, lelaki.
Siapa nak jawab? Mubashirah, boleh? Si. Mubashirah angkat tangan tu. Ada tak Mubashirah? Rasuah Nur Syuhada ada? lupa. Si. Tak nampak. Si. Si Ustaz, si. Rasuah pilih ejaan yang betul bagi perkataan si. Okey, bagus, betul. Yang seterusnya, ya. Pihak manakah yang bertanggungjawab untuk menangani masalah rasuah? SPDRM. PRM. SPRM. Okey, bagus, betul. Yang seterusnya, apa nak baca? Siti selalu membelikan makanan untuk rakan-rakan sekelasnya. Siti selalu membelikan makanan untuk rakan-rakan sekelasnya selaya dia dipilih sebagai ketua kelas. Adakah ia nak makan rasuah? B. Tidak. Ya. Siti selalu membelikan makanan untuk rakan-rakan sekelasnya supaya dia dipilih sebagai ketua kelas. Adakah ia dinamakan rasuah? Atau tidak? Ya. Okey. Bagus. Soalan seterusnya, siapa nak cuba? Ustaz. Apakah tindakan yang perlu dilakukan, yang perlu kita lakukan jika kita diberi rasuah? A. Laporkan pada Laporkan pada SPRM. Okey, lapor pada LSM. Okey, seterusnya. Bolehkah kita menerima rasuah? Bolehkah kita menerima rasuah? B. Tak boleh. Apa cakap kiri? Tidak boleh. Tidak boleh. Bagus. Ustaz. Yang seterusnya. Pilih makna hadis yang betul. B. Ustaz. Bola. Melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Betul. Di antara sebab-sebab berlakunya rasuah ialah Hidup mewah dengan segera. hidup mewah dengan segera. Bagus. Dan yang terakhir, adik meminta duit daripada ibu RM10. Ibu memberi RM20. Adakah ia dikira rasuah? Tidak. Jawapannya B. Tidak. tidak. Okey, bagus. 15/15. Okey, faham tak? Faham. Faham tajuk kita hari ni belajar apa? Faham. Okey, tentang Rasuah. Rasuah. Okey, Rasuah kita tengok bin penutup. haram. Okey, penutupnya yang terakhir ni kita nak habis. Okey, apakah tajuk pelajaran kita hari ini? Rasuah. Hadis berkaitan dengan larangan melakukan rasuah. Okey, sebutkan dalil nakli berkaitan tajuk ini. Siapa boleh sebut dalil? Sebut bahasa Arab lah. An Abdullah bin Amru qala la ana sallallahu Alaihi wasallam. Rashi wal murtashi. wal murtashi. Tashi. Apa maksud dia?
Maksudnya Daripada daripada Abdullah Abdullah bin bin Amr berkata, Amr telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah rasuah dan dan penerima penerima rasuah. rasuah. Okey, boleh faham. Nombor 3. Jelaskan intipati hadis yang terdapat dalam tajuk ini. Intipati apa yang berkaitan dan terdapat dalam tajuk hadis tadi? Rasuah ialah suatu pemberi Pemberian yang diberi kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. benar. Bagus. Lagi satu apa? Rasuah merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi kerana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Okey, bagus Irfan. Betul. Okey, yang terakhir dia cakap, terangkan sebab berlakunya rasuah dalam kehidupan manusia. Ada berapa sebab tadi? kerana manusia mahu hidup mewah. Ada 3 sebab. Yang pertama apa? Iman Kerana yang manusia lemah, mahu hidup mewah. Yang lemah, kelemahan diri, kelemahan diri, kelemahan diri. Yang ketiga, bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. untuk mendapatkan sesuatu. Okey, alhamdulillah. Semua faham tajuk apa yang kita nak belajar ini? Faham. Faham. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum tu kita nak ambil gambar tu. Semua buka kamera boleh? Sempat lagi Ustaz Buka kamera. Buka rumah ya. Buka kamera ada tak? Mak Jafri macam hotel lah. Nak buat style apa ni? Selamat Raya. Aku lupa lah nak cakap selamat Raya Mak Syurati korang semua. Rumah Jafri mewah. Sila kosong-kosong Saja. Terepek je Oh, semuanya. wah. Saya nak dia. Alamak. Sekali lagi. Saya tiba. Oh, wah. 3. Okey, terima kasih pada yang semua. Saya harap semua berada dalam keadaan baik-baik sahaja di rumah ya. Okey, nanti jumpa kelas seterusnya. Bye Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi Lalu. Bye bye. Bye. Dah hantar dah pulang tu. Bye. Bye bye. 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 Okey, boleh lah. Tak ada kelas kan? Kelas apa pula ni? Bye. DM. Kelas. BM. Bye Gerak bye. link. Wow.